Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di atas nikmat, di atas rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kita pada pagi ini di page Tadabbur Center, kita akan bersama-sama memulakan hari ini sepanjang PKPP untuk kita mengisi waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama kita mengambil pelajaran, sama-sama kita mengambil teladan, kita mengambil petunjuk daripada ayat-ayat pilihan yang saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, untuk slot pada pagi ini. Jadi kita akan menumpukan kepada ayat-ayat pilihan. Bermakna kalau kita sebut ayat, maknanya kita tidak mengulas, kita tidak menyebut tentang surah, tetapi kita menyebut tentang ayat. Okey, ayat-ayat pilihan. Jadi moga-moga pada pagi ini usaha kita yang sedikit ini, usaha kita yang kecil ini dinilai oleh Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat pilihan yang kita akan bicarakan pada pagi ini adalah dua ayat sahaja, tapi kita akan ulas dua ayat tersebut. Kenapa dipilih dua ayat ini, tidak ayat yang lain? Nanti kita akan ceritakan. Baik, dua ayat pilihan yang kita akan mengambil ibrahnya, mengambil pelajarannya adalah dua ayat, iaitu ayat yang ketujuh dengan ayat yang ke-8 dalam surah Asy-Syarh ataupun surah Alam Nashrah, ataupun surah disebut sebagai surah Al-Insyirah. Okey. Surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah ataupun surah Alam Nashrah Laka Sadrak, surah yang ke-94. Surah ini saya yakin tuan-tuan dah hafal ke-8 ayat dia. Okey, kalau tak buka Quran pun rasanya tuan-tuan boleh ingat ayatnya, dan tuan-tuan boleh gambarkan, tuan-tuan boleh tahu ejaan-ejaan ayat-ayatnya. Okey, ayat yang kita nak bicarakan, yang kita nak gali mutiaranya, yang kita nak jadikan dia sebagai teladan untuk kita terus kita berbakti, terus kita melahirkan penghambaan kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang kita akan bicarakan pada pagi ini adalah ayat yang ketujuh
dengan ayat yang ke-8. Ayat nombor 7 dengan ayat nombor 8 dalam surah Al-Nashrah. Surah ini boleh ditemui pada muka surat 596, muka surat 596, ayat nombor 7 dengan ayat nombor 8 dalam surah Asy-Syarah. Okey, kita akan bincang dua ayat. Walaupun surah Al-Nashrah ni dia ada 8 ayat, tapi saya cuma pilih 2 ayat sahaja. Ya, kalau untuk bincang ke-8 ayat tu memang sangat baik. Tetapi disebabkan waktu yang saya sendiri belum dapat mengurus dengan baik. Waktu ni Allah bagi cukup. Waktu Allah bagi cukup kepada kita. Cuma untuk menguruskan waktu itu, insya-Allah dalam perbaikan. Jadi kita dalam waktu yang agak singkat ini, kita berusaha sedaya yang mungkin dengan bantuan Allah, dengan bimbingan Allah, dengan rahmat dari Allah, untuk Allah memberikan kita kefahaman, untuk Allah campakkan kepada kita rahmatnya, agar kita mudah, agar kita cepat belajar, kita dapat sesuatu yang boleh meningkatkan iman kita, yang boleh membaiki cara hidup kita setelah kita menempuh bulan Ramadan yang telah pun meninggalkan kita hampir 20 hari dah. Ramadan telah meninggalkan kita. Jadi ayat yang kita nak bicarakan ini adalah ayat yang moga-moga di hujungnya kita dapat mengekalkan momentum. Kita akan giat beribadat. Kita akan terus beribadat, tak berhenti-henti. Berdasarkan ayat yang saya nak sebutkan dalam surah Al-Nashrah. Okey. Jadi kalau tuan-tuan buka surah Al-Nashrah ayat nombor 7 dan ayat nombor 8. Okey, saya teruskan dengan perbincangan, dengan pelajaran kita pada pagi ini, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 surah Al-Nashrah. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farrab. Okey, dia ada qalqalah kat situ, fansab dengan farrab. Okey, ayat nombor 7 dan ayat nombor 8. Saya ulang balik semula. Ayat yang kita nak bicarakan, yang kita nak tafsirkan berdasarkan pentafsiran para ulama, kita menggali tentang mutiara-mutiaranya adalah ayat nombor 7 dengan ayat nombor 8. Ayat nombor 7 berbunyi apa? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita nak tadabbur, kalau tuan-tuan nak buat sesi proses mentadabbur ayat-ayat Quran, kaedah yang pertama, kita boleh dengan kita membaca ayat Quran, baca dulu dengan betul. Okey, baca dengan betul, baca dengan bertajwid, menjaga makhraj huruf sebagainya, dia akan membantu kepada proses pengeluaran maklumat nanti. Okey, so kita baca dulu. So ayatnya fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Okey. Kita bincang dulu ayat nombor 7. Okey, kalau kita lihat terjemahan, okey, saya tak pasti tuan-tuan menggunakan terjemahan mushaf apa. Okey, tetapi kalau kita terjemahkan ayat nombor 7, kita terjemah dulu, kemudian terjemahan ayat nanti kita akan kaitkan dengan keseluruhan surah Al-Nashrah itu, dan kita akan cuba mencari ayat 7 ni, apa yang Allah Ta'ala nak saya lakukan, apa yang Allah Ta'ala nak anda semua lakukan. Itulah proses tadabbur yang kita nak cari. Okey, kalau kita baca terjemahan ayat nombor 7, okey, Allah mengatakan faidha, maka apabila engkau, okey, maka apabila, faidha, maka idza, apabila. Okey, lepas tu Allah kata fa
faragta. Telah selesai engkau. Okey. Ta dekat situ dalam ayat nombor 7 huruf ta tu faragta. Ta kat situ khitab dia. Kita panggil apa? Ayat ini dia punya ta tu engkau kat situ. Ta kat situ engkau dia merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, nanti kita akan sebutkan pengajaran umum, tapi ta kat situ tu waktu ayat ni turun menghiburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan salah satu tindakan yang perlu Nabi lakukan, yang perlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan, maka ayat nombor 7 ni Allah mengatakan fa iza faragta, maka apabila engkau, iaitu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau telah selesai. Faragta tu apabila engkau telah selesai buat sesuatu. Nanti kita akan ulas selesai buat sesuatu tu apa. Ini kita akan ulas sebentar lagi. Tapi Allah bagi tahu, kalau kita baca ayat ni kita faham. Ayat ni, waktu ayat ni turun, Allah Ta'ala menyuruh, Allah Ta'ala membimbing, Allah Ta'ala mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi ni kena buat apa? Apabila engkau telah selesai buat sesuatu urusan, tapi dalam ayat ni Allah tidak cerita urusan apa. Min madha, kita panggil apa? Urusan apa yang dah selesai buat tu. Nanti kita akan ulas berdasarkan pentafsiran para ulama al-mufassirun. Kita akan ceritakan apa maksud faragta daripada ayat nombor 7 ni. Okey. Kemudian Allah kata fansaba. Maka Allah kata fansab ni maksudnya Allah kata, kalau kita baca terjemahan, dia terjemahkan maka lakukanlah bersungguh-sungguh. Maksudnya pada ayat nombor 7 ni dia ada dua perkara sebenarnya yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah lakukan. Okey? Dan perintah ini juga sebenarnya adalah untuk kita. Tuan-tuan jelas tak? Maksudnya, walaupun ayat nombor 7 ni Allah Ta'ala menyebut khusus kepada Rasulullah, Allah kata apabila engkau telah selesai buat sesuatu urusan, faragta, Allah kata. Allah waktu ayat ni turun, Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat apa? Apabila Nabi dah selesai, ada waktu kosong, ada waktu lapang, dia dah buat sesuatu. Maknanya Nabi ni, Allah kata apabila dia selesai buat sesuatu, fansaba. Maknanya fansab ni dia adalah perintah. Fansab ni adalah perintah. Fansaba ni dia daripada perkataan insab. Okey, nasaba, fansaba tu dia adalah perintah yang diambil daripada perkataan nasaba. Dia sebenarnya adalah insab daripada perkataan nasaba. Okey, nasaba ni kalau tuan-tuan dan perempuan ni, saya berikan tuan-tuan jalan kalau tuan-tuan dan perempuan nak melihat penggunaan bahasa, maksudnya nasaba ni apa, faragta tu apa, kalau tuan-tuan nak rujuk terus kepada tafsir, tuan-tuan boleh rujuk, saya cadangkan tuan-tuan boleh baca kitab yang dikarang oleh Syekh Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Dalam Tafsir Al-Misbah tu biasanya Syekh Quraish Shihab ni Pak Quraish Shihab ni dia akan ulas dulu sebelum dia mentafsirkan, sebelum dia buat tafsiran ayat tu dia akan jelaskan dulu apa mana faragta, apa mana fansaba tu. Okey, tapi kalau kita baca pada ayat itu, ayat tu sebenarnya ayat nombor 7 ni dia adalah suruhan sebenarnya. Okey, ayat nombor 7 suruhan, ayat nombor 8 juga adalah suruhan. Okey, maknanya ayat nombor 7 ni Allah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai buat sesuatu, maka Allah suruh Nabi fansaba. Fansaba ni maksudnya Allah menyuruh Nabi buat perkara yang lain pula.
Tapi perkara yang lain pula tu dibuat dengan bersungguh-sungguh. Dibuat dengan mujahadah. Buat dengan betul-betul. Maksudnya, itu ayat nombor 7. Sebab tu perkataan nasaba ni, pada asal dia, kalau kita nak tegak, kalau kita nak fansaba ni, kata Syekh Qursyab dalam tafsir Al-Misbah, dia kata apa? Perkataan nasaba ni pada mulanya bererti menegakkan sesuatu itu biasanya dilakukan dengan bersungguh-sungguh sehingga perbuatan nak tegakkan sesuatu itu membawa kepada keletihan. Maknanya ayat yang fansaba tadi itu, Allah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, buat, kerjakan pekerjaan lain, tapi kalau buat tu dengan sungguh-sungguh, sehingga kalau ikut asalnya sampai jadi letih lah. Fansaba tu. Sebab itu kalau kita baca pada terjemahan ayat, maka diterjemahkan apa? Maka kerjakanlah bersungguh-sungguh. Perkataan bersungguh-sungguh tu dia ada kaitan dari sudut penggunaan perkataan nasaba. Pada ayat fansaba itu adalah melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Itu ayat nombor 7. Okey. Ayat nombor 8 dia berkait rapat dengan ayat nombor 7. Okey, jadi sebelum nak faham ayat nombor 8, kita kena ulas dulu ayat nombor 7 tadi. Okey. Kalau kita baca terjemahan ayat dia, agak-agak tuan-tuan dan puan faham tak? Ataupun agak-agak kalau tuan-tuan baca terjemahan saja, kalau tanpa melihat pentafsiran di kalangan para ulama tafsir, kita tadabbur, kita bukan nak mentafsirkan ayat, tetapi kita perlu merujuk kepada tafsiran ayat. Dia dua benda berbeza. Kita tidak mentafsirkan ayat. Kalau kita buat tadabbur ayat-ayat pilihan, maksudnya ayat yang dipilih. Ayat mana? Ayat 7 dan ayat 8. Okey. Tapi untuk mendapat isi, inti, buah, penghujung daripada proses tadabbur itu, maka kita perlu memahamilah ayat nombor 7 dan 8 ni sebenarnya apa yang Allah nak sampaikan, apa yang Allah nak katakan. Jadi nak dan tidak, kita panggil apa, secara tak langsung kita mesti kena memahami tentang tafsiran ayat dia terlebih dahulu. Tapi kalau kita baca terjemahan saja, kita dapat maksud dia. Allah kata, Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat apa? Kalau Nabi dah selesai buat sesuatu, maka Nabi kena buat sesuatu yang lain. Tetapi waktu Nabi buat sesuatu yang lain itu, Allah suruh Nabi kerjakan dengan bersungguh-sungguh. Okey. Kalau penerangan setakat ini tuan-tuan boleh faham ataupun tuan-tuan jelas tak ayat ataupun apa yang saya sampaikan, saya harap tuan-tuan faham dulu yang itu, dia punya terjemahan dia. Okey, maksudnya ayat nombor 7 ni, waktu ayat ni Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu perintah dari Allah pada ayat nombor 7 yang Allah mengatakan bahawa selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia telah selesai buat sesuatu. Maksudnya lepas Nabi buat sesuatu dah selesai dah. Maknanya ada kosong, dah tak buat apa-apa, dah selesai, maka Allah suruh Nabi buat benda yang lain pula, tapi buat dengan bersungguh-sungguh. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas. Untuk lebih jelas lagi, tuan-tuan catat. Sebab kalau kita dah faham ayat dia, konteks ayat dia, kaitan dengan ayat yang awal, ayat yang hujung, keseluruhan surah tu, nanti di hujungnya kita akan dapat pengajaran dia. Mudah je nak faham. Okey? Okey. Kalau kita buka dalam pentafsiran ulama, okey, contoh tuan-tuan boleh catat kat situ perkataan nasaba, perkataan an-nasabu, kan ayat tadi dia bunyi apa? Dia bunyi fansaba. Okey, fansab ni, okey, ingat fansab ni pada ayat nombor 7 mudah je tuan-tuan tulis. Ayat nombor 7 mengandungi perintah.
iaitu suruhan, iaitu arahan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Perintah ni maksudnya suruhan tu apa? Maknanya Allah suruh Nabi buat sesuatu. Maknanya suruhan itu kepada Nabi, tetapi suruhan itu juga sebenarnya kena pada kita. Sebab kita umat Nabi SAW, Quran turun kepada Nabi Muhammad untuk kita semua, untuk bimbing kita. Maka ayat nombor 7 tu Allah menyuruh kita buat sesuatu seperti mana Allah menyuruh Rasulullah SAW dulu. Kalau Nabi ni dia dah ada masa kosong, maksudnya lepas dia buat sesuatu, Nabi kena isi waktu kosong itu dengan buat sesuatu yang lain. Tapi buat sesuatu yang lain tu kena buat bersungguh-sungguh. Kalau orang tanya, mana dapat perkataan bersungguh-sungguh tu? Kerana perkataan an-nasabu, perkataan fansab tadi kan? Fansab tu, kalau saya sempat rujuk dalam Adwa'ul Bayan, dalam tafsir Adwa'ul Bayan, Syekh Muhammad Amin Al-Shanqiti rahimahullah, beliau mengatakan perkataan an-nasabu adalah at-ta'abu ba'dal ijtihadi. Maksudnya an-nasabu ni, perkataan itu dia merujuk kepada kepenatan selepas buat sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh. Terjelas tak? Maksudnya fansab ni dia merujuk kepada satu pekerjaan yang kita lakukan, kita buat sungguh-sungguh sehingga membawa kepada at-ta'abu. Ta'am ni sebenarnya merujuk kepada letih. Sampai kita jadi letih lah. Sebab tu dia panggil, lepas tu Allah perintah kepada Rasulullah, lepas kau buat sesuatu, wahai Muhammad, lepas kau buat sesuatu itu, engkau buatlah sesuatu yang lain. Fansaba, buat sesuatu lain dengan bersungguh-sungguh. Okey, saya harap tuan-tuan jelas dulu tentang huraian fa'idha faraghta fansaba. Okey, perkataan faragh tu, faragh dia huruf ghin, faraghin. Perkataan faraghta tu, dia dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan perkataan faraghta dia adalah diambil daripada perkataan faragha. Kita tengok mula saya sebut. Kita bukan nak belajar mengaji, tapi kita nak sebut sebutan dia. Jadi faragha tu, dia sebenarnya maksud asal dia adalah kosong. Faragh ni adalah kosong. Setelah sebelumnya menjadi penuh. Maksudnya faraghta tu maksudnya ada sesuatu yang telah dibuat, kemudian sesuatu tu akhirnya dia menjadi kosong. Maksudnya kalau buat sesuatu pekerjaan, sesuatu amalan tu dah habis. Maksudnya amalan tu dah tamat. Kan? Kalau satu amalan tu dah habis, dah tamat, kan jadi kosong. Maksudnya nak buat apa lagi? Kan? Waktu tu menjadi kosong. Nak buat apa lagi? Allah suruh Nabi isikan yang kosong tadi tu, yang dah selesai buat tadi tu, buat pula benda yang lain, perkara yang lain. Tetapi buat perkara yang lain tu Allah kata apa? Fansaba tadi tu maksudnya buat sesuatu itu dengan bersungguh-sungguh sehingga boleh membawa kepada keletihan. Sebab tu fansaba tu adalah at-ta'abu ba'dal ijtihadi. Okey, tuan-tuan selesai dulu terjemahan dia, fahamkan dulu perintah ayat ini. Saya rasa tuan-tuan pun boleh tangkap sebenarnya. Maksudnya kalau tuan-tuan faham ayat ni, sebenarnya pengajaran dia, saya rasa tuan-tuan boleh tahu sebenarnya. Maksudnya Allah sebenarnya nak suruh kita buat apa. Kan? Jadi kalau kita, dan kenapa saya pilih ayat ni dan ada kaitan dengan kita nak kaitkan juga dengan Ramadan. Okey, dia ada kaitan dengan ibadat. Mudah cerita, dia ada kaitan dengan ibadat. Dan kita sedia maklum, Nabi SAW dia tidak akan membiarkan kehidupan dia. Ini sebenarnya saya dah bagi dia punya teladan sebenarnya. Maknanya Allah bimbing Nabi, Allah didik Nabi supaya apa? Supaya kalau dia dah buat sesuatu tu dah selesai, dah tamat, buat pula benda yang lain. Buat pula benda yang lain. Tapi buat benda yang lain itu dengan bersungguh-sungguh. Okey. Sehingga boleh membawa kepada at-ta'abu, iaitu keletihan, dan bawa kepada keletihan lah. Okey, tuan-tuan dah faham ayat itu, kita lanjutkan
dengan pentafsiran ayat, maksudnya apakah makna yang Nabi tadi, ayat ni maksudnya apa makna faragta tu, maksudnya dah buat sesuatu tu buat apa. Lepas tu fansab tu nak kena buat apa pula. Dia panggil apa? Faragta tu maksudnya kita nak ulas min madha, maksudnya dah selesai buat sesuatu urusan tu, urusan apa? Ni kita ulas dulu. Lepas tu Allah suruh Nabi SAW buat benda yang lain. Perkara yang lain. Perkara yang lain, fansaba tu apa? Maknanya kalau ayat tu, ayat nombor 7 tu kita boleh potong dia, kita boleh bahagi dia jadi dua. Pertama, fa'idha faragta. Itu bahagian nombor 1. Bahagian yang kedua adalah fansaba. Fansab. Fansab tu adalah perkara yang lain. Maknanya ada dua perkara, ada dua benda yang terletak pada ayat nombor 7 tu. Kalau kita baca ayat tadi kan, ta tu kan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Allah kata, Muhammad, engkau kalau dah selesai buat sesuatu pekerjaan, engkau buat pula pekerjaan yang lain tapi bersungguh-sungguh. Maknanya di sini timbul persoalan tentang apa ya yang Nabi dah buat sesuatu dah selesai dan apa pula yang Nabi kena buat pekerjaan yang lain. Dia panggil apa? Min madha fi madha. Dia panggil dari apa kepada apa. Daripada ayat ini, nanti kita akan apply, kita akan ambil ayat ni untuk jadi panduan kepada kita. Kita pergilah di mana-mana, kita beradalah di mana-mana. Selagi kita hidup, ayat nombor 7 ni akan beri bimbingan kepada kita. Apabila kita dah buat sesuatu, jangan berhenti. Kau buat pula benda yang lain. Yang itu. Jadi tuan-tuan nampak dah sebenarnya ayat ni sebenarnya beri bimbingan kita untuk apa. Tapi kita ulas dulu tentang apa sebenarnya yang Allah nak perintahkan kepada Rasulullah ni. Maksudnya, pekerjaan apa yang dah buat, pekerjaan apa yang kena buat. Kita kata terangkan itu, lepas terus pergi kepada pengajaran ayat dia. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan merujuk dalam kitab-kitab tafsir, okay, saya cuba gabungkan tafsir yang klasik dengan tafsir yang contemporary. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rujuk, ataupun kalau saya sempat merujuk dalam tafsir At-Tabari, okay, tafsir At-Tabari ni adalah tafsir yang klasik, tafsir yang awal-awal, mana tafsir yang rujukan besar dalam banyak-banyak kitab tafsir. Jadi At-Tabari ni, Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala alaih, dan saya gabungkan dengan pentafsiran Ibnu Kathir. Saya gabungkan tafsir At-Tabari dengan tafsir Ibnu Kathir. Kedua-dua para ulama ini, apa yang mereka ulas tentang Nabi kena buat apa sebenarnya. Maksudnya Nabi dah buat apa kepada apa. Okay, saya harap tuan-tuan jelas apa ingin saya sampaikan. Okay. Tak apa, kalau kita tak sempat untuk kita habis, kita akan sambung insya-Allah besok. Kita akan sambung hari Rabu, hari Khamis, hari Khamis. Kita akan sambung insya-Allah. Tak perlu kita terkejar-kejar. Mari kita manfaatkan waktu yang Allah ada. Tahniah pada tuan-tuan dan puan-puan ya. Tahniah pada tuan-tuan dan puan-puan kerana tuan-tuan dan puan-puan boleh mengosongkan waktu untuk Allah SWT. Begitu juga dengan saya, kita mau rahmat dari Allah. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah SWT. Okey, kita mula teruskan. Nanti tak habis nanti. Okey, kita teruskan kepada pentafsiran ayat dia. Okey, kalau saya laju sangat, tolong maklumkan. Kalau kurang jelas, tolong maklumkan. Kalau suara saya tak dengar, tolong maklumkan. Okey? Jadi kalau siapa bagi salam tu, saya tak dapat nak jawab lah. Secara sebab nanti kalau semua doa Assalamualaikum menjawab. Okey. Kita pergi kepada pentafsiran ayat. Begini begini. Begini. Kalau ikut Imam At-Tabari, Imam At-Tabari kata apa? Al-Imam At-Tabari mengatakan bahawa ayat nombor 7 ni, para ulama berbeza pandangan dalam tafsirkan apa makna ayat 7 ni yang Allah suruh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara umum, saya rasa tuan-tuan dah dapat tangkap. Secara umum, kita baca terjemahan tadi tu, maknanya Allah tidak mahu Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan waktu, masa yang ada pada dia terbiar kosong. Itulah pengajaran yang kita nak ambil. Okey, inilah pengajaran kita nak ambil. Tapi kita tengok pada Nabi ni, Allah Ta'ala, okey, Allah Ta'ala, okey, kita tengok dia punya tafsir ayat, okey.
Al-Imam Al-Tabari dia mengatakan bahawa ada sebahagian ulama mereka mentafsirkan Nabi ni dia dah selesai buat tu, dia kata maknanya setelah Nabi habis solat maka Allah suruh Nabi berdoa bersungguh-sungguh. Itu pentafsiran yang pertama. Pentafsiran pertama kata apa? Pentafsiran pertama kata, yang pentafsiran pertama ni tuan-tuan, Al-Imam Al-Tabari dia mengkotkan. Maksudnya pentafsiran yang pertama ni kata yang ayat nombor 7 tu, pentafsiran satu mengatakan bahawa setelah Nabi Muhammad SAW selesai saja solat, maka Nabi kena berdoa lepas tu. Berdoa dalam apa? Berdoa dalam solat lah. Kalau ikut pentafsiran Al-Imam Qatadah, dia kata dalam solat. Sebab dalam solat ni adalah waktu yang paling baik untuk berdoa. Jadi Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, apabila engkau dah selesai solat, maka engkau berdoalah bersungguh-sungguh. Okey, pentafsiran pertama ni dia dinyatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata-kata Imam Mujahid seorang tabi'in, Qatadah dan juga Ad-Dhahhak. Okey, ini pentafsiran satu. Maknanya pentafsiran satu ni adalah pentafsiran sahabat dengan pentafsiran tiga para ulama tafsir. Tiga para ulama tabi'in. Okey, selesai pertama. Okey, yang kedua kata ada ulama pula lain kata maksud ayat faiza faraghta, selepas engkau telah selesai buat tu Muhammad, maksudnya merujuk kepada apa? Merujuk kepada jihad. Maknanya Allah kata engkau Muhammad kalau engkau dah selesai berperang, dah pergi berjihad, fansaba. Fansaba tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada al-ibadah. Buat ibadat. Maksudnya lepas perang, habis perang, jangan berhenti. Terus pergi buat ibadat yang lain. Macam tu. Okey, selesai. Maksudnya pentafsiran kedua kata apa? Lepas pergi jihad, pergi buat ibadat. Bukan lepas jihad rehat lama, cuti buat ibadat, tak. Lepas jihad terus buat ibadat. Okey, itu pentafsiran yang kedua yang dinyatakan oleh Al-Hasan Al-Basri dan juga Ibn Zaid. Okey, yang ketiga. Okey, pentafsiran ketiga kata, pentafsiran ketiga, para ulama mengatakan pentafsiran yang ketiga ni, Al-Imam Al-Tabari dia mengemukakan pendapat Imam Mujahid seorang tabi'in. Dia mengatakan maksud ayat 7 tu, Allah bagi tahu kepada Nabi, kalau dah selesai faraghta tu merujuk kepada apa? Setelah selesai membuat urusan dunia, maka fansab tu iaitu buatlah ibadat kepada Tuhanmu seperti mana buat ibadat solat. Faham tak? Maksudnya ayat pentafsiran nombor 3 kata, para ulama mengatakan bahawa seperti mana kata Al-Imam Mujahid. Kata-kata ni dinukilkan oleh Imam Mujahid seorang tabi'in. Mujahid ni dia ada dua pendapat di dalam bab ni. Okey, dia kata maksud ayat faiza faraghta tu, maknanya apabila kau dah selesai buat urusan dunia kau wahai Muhammad, engkau pergi pula teruskan buat ibadat kepada Tuhanmu seperti mana kita kenal Rasulullah ini dia suka buat ibadat apa? Adalah ibadat salat. Okey, itu pentafsiran nombor 3. Okey, kita pergi yang keempat. Kita ambil 4 sajalah sebab kerana nak belajar pentafsiran, perbezaan nanti panjang. Kita ambil sampai 4. Pendapat yang keempat ni, kalau yang 3 pertama tadi saya rujuk dalam tafsir Al-Imam Al-Tabari dari Al-Tabari, pentafsiran yang keempat ni saya jumpa dan saya rujuk dalam tafsir Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Okey, Al-Imam Ibn Kathir beliau telah menukilkan kata-kata seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa ayat nombor 7 tu, fa idza faraghta, apabila engkau telah selesai buat sesuatu urusan tu, sebenarnya merujuk kepada al-fariḍah. Maksudnya setelah Nabi SAW selesai apa? Selesai buat benda-benda yang fardu seperti mana solat fardu, fansab tu merujuk kepada buat ibadat apa? Buat ibadat nafilah, iaitu ibadat-ibadat yang sunat. Kalau kita baca tafsir Ibn Kathir, Ibn Mas'ud merujuk kepada maksud ayat fansab tu adalah qiyamul lail, iaitu semayang malam. Kan kita tahu kan Nabi kalau semayang malam dia sungguh-sungguh tu macam mana? Sehingga kakinya menjadi bengkak. Kaki dia berdiri lama. Okey, maksud dia yang keempat kata fa idza faraghta fansab,
apabila engkau telah selesai buat solat-solat yang fardu, engkau dah selesai buat al-fara'id, dah selesai buat benda-benda yang fardu, engkau buat pula dengan an-nafilah, iaitu benda-benda yang sunat seperti mana qiyamul lail. Okey. Keempat-empat pentafsiran ini, okey, boleh tak diguna pakai ataupun tetap pening? Peninglah saya ustaz, nak guna pentafsiran yang mana ni? Okey, jangan pening-pening. Keempat-empat pentafsiran ini sebenarnya, okey, keempat-empat pentafsiran ini sebenarnya semua itu boleh diterima. Okey, kesimpulannya macam ni. Kesimpulan dia, kalau kita baca dalam tafsir Al-Tabari, Al-Imam Al-Tabari, dia buat satu kesimpulan di hujungnya. Dia kata wa aulal aqwal. Maksudnya dia kata dia merojihkan, dia buat satu kesimpulan. Walaupun dia dah bawa pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3, maka dia buat kesimpulan. Dia kata apa? Dia buat kesimpulan, dia kata apa? Dia nak mengatakan macam ni. Maksud dia, ayat ni sebenarnya, dia kata, okey, saya bacakan dia punya tafsiran. Maksudnya, kata Imam Tabari, dia kata, walam yakhsus bidzalika halan min ahwali faghari duna hal. Fasawa'un kullu ahwalil faghari. Maksudnya begini, okay, mudah dia macam ni. Ayat ni mudah je. Ayat ni Imam Tabari kata apa? Dia kata ayat ni nombor 7 ni Allah tidak menspesifikkan pun, Allah tidak mengkhususkan pun keadaan apa yang dah selesai itu kepada keadaan apa yang perlu buat dengan bersungguh-sungguh itu. Maknanya apa? Pada ayat ini, kata Imam Al-Tabari, Allah mendidik, Allah membimbing Nabi bahawa apa? Kalau Nabi ada waktu yang kosong, Nabi selesai buat sesuatu, maka buatlah sesuatu perkara-perkara yang lain yang boleh mendekatkan diri Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang boleh memberi fokus. Maksudnya macam ni. Apa saja pekerjaan ibadat yang boleh membawa kepada mendekatkan diri kepada Allah, yang boleh menunaikan segala hajat kepada Allah, kan, seperti berdoa. Doa tadi kan kita minta permohonan pada Allah. Maksud dia apa saja merujuk kepada Allah, apa saja yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, itulah maksud ayat nombor 7 tu. Ini adalah ulasan kesimpulan daripada Imam Al-Tabari. Saya harap tuan-tuan faham. Maksud dia begini, kalau kita nak apply ayat ni, dan ini yang kita nak bincang pada ayat pilihan ni, maksudnya macam ni. Ayat ni mengajar kita apa? Ayat ni mengajar kepada kita, kalau kita dah habis puasa Ramadan, dah habis puasa wajib, maka isilah pula waktu lepas puasa wajib tu, buatlah pula puasa-puasa yang sunat. Macam tu. Ataupun selepas kita siap buat ibadat di bulan Ramadan, jangan biarkan bulan Syawal kosong. Teruskan buat ibadat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia punya pengajaran sebenarnya. Sebab kesimpulan daripada Imam Al-Tabari ni, inilah kesimpulan dia yang kita nak guna pakai. Maksudnya ayat nombor 7 ni, apa kita kena buat? So tindakan dia selepas tadabbur ni, maksudnya Allah memerintahkan kepada kita sentiasa berterusan buat perkara-perkara ibadat, perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, perkara-perkara yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berhenti. Dia punya kesimpulan ayat 7 tu itu sebenarnya. Maksudnya kan, lepas kita Ramadan dah baca Quran, jangan berhenti, teruskan baca. Kan? Lepas khatam, kan kosong. Maksudnya, aku dah khatam lah, nak buat apa ni? Ayat ni kata, lepas kau khatam, kau ulang balik semula. Macam tu. Saya dah habis puasa Ramadan, saya nak puasa apa? Saya dah habis puasa 6, saya nak puasa apa? Teruskan lagi puasa 3 hari. Teruskan. Macam tu. Okay. Saya dah buat solat malam ni, saya nak buat solat apa pula? Teruskan buat ibadat solat-solat sunat yang lain. Begitu. Ataupun kita kata, aku dah selesai solat ni, aku nak buat apa? Aku nak pergi ziarah ibu lah. Macam tu. Maksudnya, ayat ni sebenarnya dia mengajar kepada kita seperti mana ulasan dalam tafsir Al-Munir, ulasan dalam tafsir dalam tafsir kontemporari seperti mana dalam tafsir Al-Misbah mengatakan ayat ni sebenarnya
mengajar kepada kita apa? Jangan, ayat ni mengajar pada apa? Tidak membiarkan waktu-waktu yang ada dalam hidup kita walaupun sesaat tidak diisi dengan buat ibadat. Ibadat ni maksudnya ada ibadat yang khusus seperti solat, seperti puasa, baca Quran, dan ada ibadat yang bentuk umum. Maksudnya ziarah orang tua, sambung silaturahim, itu dipanggil ibadat yang khusus. Maksudnya Allah nak mengatakan pada ayat ni pengajaran dia apa? Pengajaran dia apa? Pengajaran dia adalah jangan biarkan waktu itu menjadi kosong. Itu bukan ajaran Islam. Nabi sendiri dalam ayat nombor 7 tadi itu, Allah sendiri mengatakan kepada Nabi, lepas buat satu yang lain. Lepas balik perang, pergi buat ibadat yang lain. Macam tu pentafsiran kita baca tadi, betul tak? Lepas buat solat wajib, buat pula solat malam, kan Nabi buat semua tu. Maksudnya Nabi tak berhenti. Kata Nabi ni tak penat ke? Kan? Tak, sebenarnya memang itulah didikan dalam Islam. Buat sesuatu dah selesai, sambung buat ibadat. Lepas buat yang wajib, pergi buat yang nawafil, yang sunat. Begitulah sampailah kita kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ulasan lebih lanjut berdasarkan ayat ini, nanti saya akan sambung pada esok hari. Kita akan sambung esok hari untuk melihat pengajaran yang kedua. Dia punya ibrah yang kedua. Ayat ni sebenarnya kita kena buat apa lagi? Tapi satu yang kita dapat pada pagi ini, tindakan kita apa? Ayat ini mengajar kepada kita tidak boleh membiarkan waktu itu tidak diisi dengan apa-apa pekerjaan. Yang itu. Maksudnya ayat ini mengajar jangan biarkan waktu kosong berlalu tanpa diisi dengan apa-apa pekerjaan. Seperti mana ulasan Wabah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, dalam Qul Syihab pun sebut begitu, dalam Tafsir Al-Misbah. Begitu ulasan pertama. Lepas tu kalau kita tengok mak kita kan, contoh kita tengok mak ni kan tak penat-penat, lepas siap kerja dapur pergi pergi pula menanam, contoh kan. Kan kita tengok kat orang tua kita kan, tak berhenti-henti buat kerja. Bangun tidur sampai ke malam. Sebenarnya orang tua kita tu sebenarnya dia dah amal ayat nombor 7 ni. Wallahu taala alam. Ya, kalau orang kata mak kan, saya tengok mak ni daripada bangun tidur kan, lepas buat kerja dapur, lepas masak, lepas tu solat, lepas solat baca Quran buat kan. Mak tak penat ke? Kalau orang kata, anak tanya pada kita, kita kata, nak, mak buat semua ni sebenarnya ini adalah arahan Allah. Ini adalah perintah dari Allah. Pada ayat nombor 7, mak belajar dulu, Allah pesan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila dah buat sesuatu, buatlah perkara yang dengan sungguh-sungguh. Oh ya ke mak? Kita kena maksudnya ayat ni mengajar kita apa? Jangan biarkan waktu kosong anda tidak dibuat dengan apa-apa. Khususnya dalam beribadat, jangan biarkan. Kerana itu bukan ajaran Islam. Bayangkan kalau Rasul sendiri SAW pun Allah didik macam tu, itulah sebenarnya yang Allah nak bagi didikan kepada kita semua. Jadi untuk kita lanjutkan lagi ayat ini, pengajaran dia apa lagi? Kan? Apa pengajaran ayat ni lagi? Kita sambung besok. Dan ayat ini saya bagi tuan-tuan dan puan-puan untuk dia punya apa? Ayat ini dia bagi jawapan sebenarnya kepada ayat-ayat yang depan-depan surah Al-Nashrah. Okey, nanti kita akan kaitkan besok hari, kita akan sambung, kita akan cerita tentang ayat nombor 7 ni. Dia boleh lapangkan dada kita. Ayat nombor 7 ni dia boleh menghapuskan dosa kita. Ayat nombor 7 ni dia boleh meninggikan nama kita di sisi Allah. Macam mana boleh jadi macam tu? Nanti kita akan kaitkan ayat penghujung dalam surah Al-Nashrah. Kita akan gabungkan dia dengan ayat awal dalam surah Al-Nashrah. Okey, nanti tapi kita kena faham yang ini dulu, buat tindakan ini dulu. Nanti kita akan ulas pada hari besok untuk pelajaran yang lain. Apakah teladan-teladan lain daripada ayat nombor 7 itu. Tapi kesimpulan dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Jangan biarkan waktu berlalu tanpa diisi dengan sebarang pekerjaan yang boleh membawa kepada Allah redha. Maksudnya buatlah apa pun pekerjaan yang Allah redha, yang boleh mendatangkan pahala, yang boleh mendatangkan ganjaran dari Allah SWT. Jangan biarkan dia. Kerana itu adalah pengajaran yang Allah ajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada ayat nombor 7, fa idza faraghta fansab. Ulasan yang berikutnya tuan-tuan kita jumpa esok pagi jam 10, insya-Allah. Mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk beri keizinan untuk kita menyambung
perbicaraan kalam Allah Subhanahu Wa Taala pada hari esok. Saya mohon ampunan maaf atas salah dan silap, kekurangan, kelemahan sepanjang saya menyampaikan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa esok insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain, semoga kita semua menjadi umat yang tidak membuang masa, menjadi umat yang menghargai masa, menghargai waktu, kerana waktu itu adalah umur kita. Oleh itu, jangan kita biarkan sesaat umur kita berlalu tanpa diisi dengan sesuatu yang boleh mendatangkan manfaat untuk bekalan kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ibadat yang khas ataupun ibadat-ibadat yang umum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.